وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Allah Subhanahu wa taala kasih dan saya kepada kita semua ni boleh peluang hidup lagi. Kita kesemua ni berada di bulan yang sangat-sangat mulia, yakni bulan Ramadan. Sehingga semua faham dan reti bahawasanya bulan Ramadan ni bulan dibarakati, Ramadan al-Mubarak. Tulis kepada sembok kat jalan, tulis pai-pai kat jalan untuk sambut kedatangan bulan Ramadan. Gembiranya, serenaknya, suka hatinya bila datangnya bulan Ramadan. Di atas sambutan kita semua ni seolah-olah katanya tidak ada seorang pun yang buat muka masih, semua dengan senyum kedatangan Ramadan. Alhamdulillah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila datangnya Ramadan gembira, senang hati, serenak. Dan bila Ramadan nak pergi, nak tinggal pergi, nak hilang, maka berasa rusing, berasa sedih. Adakah dapat tidak Ramadan dihadapi? Dia tu berada lagi di bulan ni. Hanya masa bimbang, berasa sedih. Ini para sahabat. Karena kepahaman yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada beliau, pada mereka tinggi dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam kepahaman kepada mereka. Oleh kerana mereka kesemua tu ada sifat talak pengorbanan, terima pengorbanan dan menerima latihan di dalam bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ni para sahabat getinya, pahamnya dia, Allah mengerniakan benda-benda yang perkara yang besar yang sangat-sangat tidak boleh dilupai sejak daripada dulu sehingga sampai pada kita sekarang. Bukan kata kedatangan Ramadan ni kita kira muga apa ataupun apa dia yang kita nak buka sekali lagi, nak makan gapo, nasi khabu ke, gula daging ke, nasi minyak ke, gulai ikan kari ke, ataupun gula apa-apa saja, bukan macam tu. Jadi dalam bayangan mereka tak ada. Bila cukup datang Ramadan ni,
Jadi kesenakkan mereka dengan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pehenya, retinya yang mendalam di dalam hati mereka, para sahabat, tingginya Ramadan ini sehingga hak akhir sekali itu tidur di bulan Ramadan pun menjadi ibadat. Tidur saja menjadi ibadat. Dan segala ibadat ditambah pahala sehingga yang sunat dijadikan fardu. Dan yang fardu 70 kelebihan. Yang sunat jadi fardu dan yang fardu 70. Duduk nyatak dia saja di bulan Ramadan dengan adanya ais maya dikirakan tasbih. Di kemuliaan yang Allah Taala kurnia di bulan Ramadan. Jadi tidak ada ruang, tidak ada celah di bulan Ramadan ni jalan-jalan untuk kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas satu orang hamba. Jadi semua memenuhi dengan ibadah, dengan pahala kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah para sahabat, masya-Allah, merebutnya Ramadan ini sehingga setengah daripada setengah para sahabat mengatakan bahawasanya keseluruhan Ramadan sejak daripada satu Ramadan sehingga sampai berakhirnya Ramadan dikirakan Lailatul Qadar. Kepahaman mereka sejak daripada awal Ramadan sampai berakhirnya Ramadan dikirakan Lailatul Qadar. Apa dia Lailatul Qadar? Iaitu lebih baik daripada 1000 bulan yang lain, lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Khairun min alfi syahrin. Itu kepahaman para sahabat. Sebab itulah mereka bila nak perginya, nak habisnya Ramadan, bukan segenap sedih. Rasa tak puas hati. Nak widatang Ramadan itu seluruh sepanjang tahun. Sepanjang tahun jadikan Ramadan. Masya Allah. Ini kepahaman mereka. Jadi kita balik di atas kita di hari ini. Perasaan kita bawa Ramadan di hari ini itu setara mana? Sebab telah Nabi SAW bagi tahu, man shama Ramadana, siapa-siapa yang berdiri membawakan puasa Ramadan ini imanan wa ihtisaban, dengan yakin, sungguh-sungguh ihtisaban, tidak mempunyai harapan yang lain selain daripada ganjar diberi pahala daripada Allah, maka diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa-dosanya, kesalahannya yang terdahulu, hak lepas wah amaridah. Allah ampun dosa. Dan banyak mafhum daripada hadis. Dan Ramadan ini dikirakan 3 bahagian, 10 di awal, 10 di tengah dan 10 di akhir. Kita tak akan banyak hari dah. Dari 2-3 hari Ramadan. Jadi kita pun kena hisap, banyak tengok Ramadan ni yang mana lebih banyak daripada sia-sia masa kita dengan kita memenuhi ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mari jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, kami ni akan puasa tak mahu buka, tak si buka puasa. Jadi serenuknya, sedapnya puasa. Jadi beza teruk dengan kita. Tak ada mari perasaan lapar dan dahaga. Karena puasa ni bukan
mendatangkan beban kepada mereka. Bukan satu beban, satu perkara yang membawa kepada mereka kemanisan. Maka Rasulullah SAW jawab kepada sahabatnya, saya ni Nabi dan Rasul, puasa dan aftar, puasa dan buka. Maka Allah bagi kepahaman pada mereka. Jadi para sahabat buka puasa ni bukan kerana lapar dan bukan kerana dahaga. Jadi buka puasa tu kerana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kehebatan. Sebablah munasibnya Allah Subhanahu wa taala bagi kemenangan kepada para sahabat di tahun hijrahnya yang pertama. Nabi pergi duduk di Madinah tahun yang pertama berlakunya peperangan Badar di bulan Ramadan. Berlakunya di bulan Ramadan. Jumlah yang sedikit boleh mengalahkan jumlah yang besar, yang ramai, iaitu Ganas Speak Up The Sing. Dapat mengalahkan jumlah yang ramai, iaitu orang musyrikin. Beribu orang musyrikin, tapi dengan 13 para sahabat yang tidak mencukupi kelengkapan alat peperangan. Bukan penuh tak ditangi. Ada beberapa bilah lembing, ada beberapa bilah tombak, dan ada beberapa bilah panah saja. Tidak penuh dengan tangi, tapi dengan kekuatan rohani mereka boleh mengalahkan jumlah musyrikin yang ramai. Berlaku di bulan Ramadan. Berlakunya bulan Ramadan. Subhanallah. Ini rohani para sahabat. Terus datang 1,000, 2,000 boleh kalah, 3,000 boleh kalah lagi. Pasal yang membunuh tu bukan para sahabat, Allah yang membunuh. Ini nasrah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat dengan kekuatan rohani mereka. Sebab itulah tak sedar fikir jadi biasa. Sebab itulah kita pun di bulan Ramadan we ada kekuatan macam itu. Tidak ada terpedaya, tidak ada tertipu oleh mana-mana jihad, oleh mana-mana perkara. Tidak tertipu, tidak boleh mencarikan puasa kita. Kita boleh bawa puasa, tidak boleh mencarikan puasa kita. Dengan kita boleh bukan pada jaga daripada lapar, tak makan, dan mungkin jaga daripada tak minum. Boleh jaga pula daripada keinginan syahwat kita tu pula, perasaan. Mata penglihatan, telinga kedengaran, niat hati, kita boleh jaga sepasal tu. Pasal kekuatan rohani ni Allah memberi tersendiri kekuatan yang ada dalam Ramadan. Tuan-tuan yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ini Ramadan. Dan perkara yang kedua, berlakunya Fathul Makkah, pembukaan Makkah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah Nabi datang ke Mekah masa pembukaan Mekah seramai 13,000, terdirinya daripada para sahabat. Mari daripada Madinah tahun yang ke-8 daripada hijrah. Nabi duduk 8 tahun dah. Beberapa kalilah berlaku peperangan. Cinta kasih sayangnya sahabat kepada Baitullah.
Muhajir dan datang bersama dengan Ansar sebagai pembukaan Mekah, masuk tawaf Baitullah dengan mengerjakan umrah bersama dengan para sahabat 13,000 bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun di bulan Ramadan. Berlakunya di bulan Ramadan. Yang Allah Subhanahu wa taala tu ayat, "Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ini bulan Ramadan. Sebab itulah kita tak boleh lupa dengan Ramadan. Bawakanlah Ramadan. Dan jadi tahun yang ke-6 daripada hijrah, Nabi datang daripada Madinah, tersekat di Hudaibiyah, tak boleh masuk sebagai buat perjanjian sulhul Hudaibiyah. Maka Nabi klik pula kepada Madinah, tak boleh masuk Mekah. Para sahabat berpakaian dengan pakaian ihram, maka tak boleh masuk. 115 orang Nabi datang masa tu. Tapi datang sebagai pembukaan Mekah tahun yang ke-8, 13,000 orang masuk dengan hal keadaan selamat. Berlakunya di bulan Ramadan. Dan perkara yang tiga, iaitu nuzulul Quran. Semasa Nabi diperlatihkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasul, awal ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita, iaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, pun berlakunya di bulan Ramadan. Mula Nabi menerimakan wahyu melalui Jibril alaihi salam, iaitu di Jabal Nur dalam Gua Hira. Berlakunya di bulan Ramadan. Sebab itulah di bulan Ramadan ni Allah sendiri sebut bulan Ramadan ini syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan yang membawa hidayat kepada manusia. Sebab itulah di bulan Ramadan ni kita kena banyak buat kerja dakwah. Kita kena banyak kerja dakwah. Bukan kata banyak kita tidur, bukan banyak kita berdiam diri, bukan, banyak kita kerja dakwah. Sempurnakan dakwah itu. Sama ada dakwah infradi kita dan istimai. Sempurna. Tunjuk kekuatan. Puasa dengan tak puasa ni tidak ada kesan sikit pun. Tak terkesan. Terus kita berjalan. Datang takaza, sambut takaza. Betul boleh sambut takaza. Bukan nanti lepas bulan puasa, puasa tak ada. Kita orang dakwah kena duduk setara tu. Kerana kita orang dakwah ni sebagai pemimpin dalam masyarakat. Orang barisan depan dalam masyarakat. Untuk bawa masyarakat kenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk bawa masyarakat ubah cara hidup dalam diri kita sendiri dan diri orang lain. Tuan-tuan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, lepas tanya yang akhir sekali, yang makrufnya sehingga budak-budak kecil pun tahu, iaitunya berlaku di bulan Ramadan, iaitunya Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Berlakunya di bulan Ramadan. Ini perkara yang besar, yang tidak boleh lupa cerita-cerita ini. Karena cerita hak kita yang sebenar. Jadi kekuatan yang Allah Ta'ala bagi khas kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan pada datang Ramadan kita lemah dakwah, kita lemah
Tukar masa musyawarah, tukar masa gas, tukar masa taklim, tukar. Kerana apa? Kerana tak gerak. Bukan tukar terus. Bukan daripada kita tak pernah buat taklim di masjid kita setengah jam, ning kita hadir dalam Ramadan ni dah start bermulanya setengah jam dia. Tu dia. Tambah. Hak duk jadi 10 minit, 15 minit, lah ni jadi setengah jam. Ambil start di bulan Ramadan. Kerana Syahrul Huda, Syahrul Hidayah, Syahrul Ummah. Syahrul Huda bulan Ramadan, Syahrul Hidayah bulan Ramadan, Syahrul Ummah bulan Ramadan. Tambah pengerbannya daripada kita duk pergi setiap hari masa 2 jam setengah, bawa masuk bulan Ramadan 8 jam penuh nitis lalu insya-Allah. Ni Ramadan ni untuk keazaman kita untuk tahun depan, kalau Allah Taala memanjangkan umur kita lagi. Tapi hanya ada 2 hari lagi dah. Ada 2 hari. Hari ni hari markas. Nak etikah di markas. Lepas tu besok nak klik duduk rumah dah. Hari Sabtu tu esok nak tengok anak bulan dah. Habis dah. Sesanya, Masya Allah. Allahu Akbar. Satu hari kita keluar di bulan Ramadan, mauqifus sa'atin fi sabilillah khairun min qiyamin lailatul qadr indal hajarul aswad. Satu saat kita berdiri di jalan Allah Subhanahu wa taala di muka bulan Ramadan, di muka bulan Ramadan. Hak Nabi kata, satu saat berdiri di jalan Allah. Kita berada di jalan Allah. Satu saat. Ulama kata satu saat ni 45 minit. 45 minit. Dari ada sehari semalam berapa puluh minit? 24 jam. Satu jam tu bukan berapa minit, berapa saat? Kira mudah-mudahan satu jam tu 2 saat. Lepas 24 jam berapa saat? Jadi ini satu saat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih. Lebih baik daripada berdiri. Lebih baik daripada berdiri. Berdiri itu baik dah, tapi tu lebih baik pula pada berdiri itu. Berdiri itu baik dah. Ni lebih baik pada tu lagi. Lebih baik daripada berdiri di hadapan Hajarul Aswad, Mekah tu. Diri Mekah tu. Hadapan Hajarul Aswad. Di malam Lailatul Qadar. Lebih baik satu saat. Satu saat ni 45 minit. Ini ulama telah buat kajian. Satu saat, satu ketika. Lebih baik daripada berdiri di hadapan Hajarul Aswad di malam Lailatul Qadar. Lepas tu kalau kita duduk di jalan Allah dah, tu kira kata hak tak ada duduk di jalan Allah. Ni duduk jalan Allah, lepas tu boleh Ramadan pula. Lagu mana Allah Ta'ala nak kurnia? Lagu mana Allah Ta'ala kurnia? Mari kali satu saat, mari kali dengan 70. Kalau satu hari 70, jadi 70,000 hari. Kalau ambil satu hari saja, tak usah kira hak berdiri tu lagi, sama dengan 194,000. Jadi sama dengan lebih-lebih 1 tahun ni 360 hari. 1 tahun 360 hari. Pani 70,000 hari. Hampir kat dengan 200 tahun. Satu hari di jalan Allah. Sebab itulah ummah akhir zaman ni, boleh saya kata Syahrul Ummah, Syahrul Hidayah, Syahrul Huda di Ramadan ni, kedatangan belakang. Lepas tu awal sekali masuk sejannah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah umat yang lain daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur yang Allah Taala bagi kepada umat Nabi ni 60 tahun, 70 tahun umur ghalib ni, dia nak sujud ya. Setengah nak rokok dalam semaya ya. Nak habis masa dia 60 tahun. Nak rokok ya, nak sujud ya kepada Allah Ta'ala. Patut habis masa 60 tahun. Allahu Akbar. Sebab telah untungnya, nasib baiknya kita semua ni boleh berada di bulan Ramadan
lepas tu nak pergi dah. Lalu tak ada bosan nitik air mata lagi. Malam ni lah kita buat malam ni. Sehingga malam ni tidak ada satu orang pun yang keluar daripada majlis khatam kita pada malam ni. Tak ada satu orang pun. Mereka nak qada hajat betul-betul. Tu tak ada arah lah tu. Nak terkecing ataupun nak terberak ke. Tu hak tu boleh tubik. Kalau nak termalah tu tak ada dah. Malam ni tu tak ada dah. Sama tidak penyakit malah ni yang mari semua. Berkata cukup 8 rakaat, tengok ke piyah, tengok ke belakang, tubik serung, tepuk perut pah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan perkara yang bid'ah. Tak ada. Kita tak usah buat alasan lah. Alasan kata aku ni malah, aku ni lemah, tak apa. Alasan kau tu, alasan kau ni tak ada kena kecek. Pucuk kita kurang buat pengerbanan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kurang, iman lemah. Bila iman lemah, dia lemah habis. Nak baca Quran pun tak ada, nak zikir pun tak ada, nak diri semaya banyak pun berasa apa nama ni? Macam-macam lah, berasa penat. Waktu kita puasa berasa letih tak gerak, berkata kita kenyang jadi penat pula. Nak gerak pun malah. Pasal kita kenyang telajak. Pada kira air hok minum depan, air kola lah, air tebu lah, air sejuk lah, air panas lah. Air saja tu 3-4 air dah. Hok duduk depan. Tak ada kira mata makan nasi lagi. Jadi ni kita, ni kita. Semua tu kita taubat kepada Allah Taala insya-Allah dah. Tak sah. Kita taubat, Allah menyedia dan masih pintu taubat yang terbuka lagi. Kerana matahari tak naik lagi sebelah lik jatuh. Tuan-tuan yang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ni Ramadan. Kita berada di jalan Taala, kita nak gapo? Kita buat pengorbanan di jalan Allah Taala, kita mari malam Sabtu Zari, mari malam I'tikaf, malam Merkah, kita nak pada gapo? Nak kepada iman kita ni. Nak tahu iman kita ni. Kita boleh test diri. Orang lain tak kenal diri kita sebagaimana kita kenal diri kita. Orang lain tak kenal kita sebagaimana kita kenal kita. Dan tak lebih pada kita kenal diri kita. Penyakit gapo ada dalam kita ni, kita tahu. Bukan kencing mani, bukan darah tinggi. Atau penyakit kulit luar ya. Penyakit kencing mani, darah tinggi, wacai semua ni berkata kita mati ya tak sakit lah, habis lah. Ni penyakit hal luar ni ya pergi sampai mati ya, sekat mati ya. Bermati habis. Tapi nyakit hodok dalam so lagi. Nyakit iman lemah, nyakit syirik, nyakit bid'ah. Tu nyakit tu je pergi bawa sampai suk tu. Bila tidak ada kekuatan iman hodok dalam ni, kesempurnaan tak mari. Bila iman lemah ni sempurna tak ada. Nak datang email kena buat pengorbanan. Baru email tu naik. Tak payah cerita. Amal tak baca, tak payah cerita. Masa tua-tua rasa belakang dah. Rasa belakang dah. Kita keluar 40 hari, dengan keluar 4 bulan tak sama. Satu kali di Satik. Satik kalau kat A lah. Dia sama jalan kaki. Jemaah 4 bulan dengan jemaah 40 hari sama jalan kaki. 40 hari berjalan kaki, 4 bulan berjalan kaki. Jadi 40 hari tu jalan berhenti kot tempat lekak-lekak tu dia nyana. 4 bulan mari per jalan potong seng jemaah jalan kaki 40 hari. Jadi nak ayat jalan kaki sama jalan kaki 4 bulan potong dah. Hak tu hak zahir, hak dalam tak ada kena duk kecek, tak ada kena baca dah lah. Sama jalan kaki tu boleh potong lagi. Sebab itulah ulama nak kepada kita hari ni suruh kita tambah pengorbanan. Tambah tu bukan boleh ke dia, bukan boleh ke ulama kita, boleh ke kita. Dia suruh kita tambah pengorbanan, tambah pengorbanan daripada 3 hari menjadi 10 hari start bermula bulan Ramadan, daripada 40 hari menjadi 4 bulan start bermula daripada bulan Ramadan. Wa azain wa ka'azami wisungati. Bukan boleh ke dia, boleh ke kita. Pasal nak jumpa dengan Allah Ta'ala ni kita.
Nak jumpa dengan kubur pun kita. Nak jumpa dengan mahsyar pun kita. Nak jumpa dengan mizan pun kita. Nak jumpa dengan sirat pun kita. Nak jumpa dengan jannah pun kita. Bukan dia, dia hak dia, tapi kita ni hak kita. Tepat soal tanya ni kita. Sepenuh tak lagi nak klik jumpa dengan Allah Ta'ala ni. Kita sepenuh lagi. Bagaimana isteri kita ni? Kita pernah beri lagi nafkah batin pada isteri kita. Batin, nafkah batin. Kita faham nafkah batin tu cari tukar ali ke tepi Mekah ni, tu nafkah batin, tu bukan. Tu nafkah zahir, nafkah batin iman tu. Boleh amal agama dak lagi, boleh tutup aurat sempurna dak lagi isteri kita tu nafkah batin. Bukan tukar ali ke tepi Mekah tu. Silap tafsir tu. Tak ada kira siapa. Kalau silap tafsir, ya silap dah dah. Kapal tu best, silap sejarah ya. Pergi perak dah, tak tahu nak reda tak makan dah. Fikiran manusia lebih pada reda hak kapal tu best lagi. Matahari jalan seminit cuma berapa ratus ribu kilo, berapa ribu kilo. Seminit jalan matahari. Otak manusia lebih pada tu lagi. Silap tafsir menetek kerana makhluk. Ni tafsir. Kita pernah sebab tu orang yang pertama kena faham kita dalam kita kerja dakwah iaitu isteri kita. Hak kita duk dekat setiap hari tu. Hak duk dekat 60 tahun dah, duk dekat 70 tahun dah. Orang ni yang pertama kena faham. Kena faham kita. Bukan kita wi dia faham tu sehingga siapa dia lari kita siapa tak boleh keluar, bukan lagu tu. Wi ke faham kecek lembut. Bukan kecek buat sepuluh rima, dah bukan. Boleh kata dia jadi bini kita tak boleh bergerak kecek. Dah bukan. Ya orang pertama yang kena faham. Pasal kita nak bawa dia sampai syurga. Dah. Buku nikah kahwin ni nak bawa isteri, anak dan keluarga kita tu masuk jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tidak ada orang dalam jannah Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup-cukup bahagia dan mulia. Bahagia dan mulia di akhirat yang dapat jannah Allah Subhanahu Wa Taala satu keluarga. Sebab tu kita bukan usaha tak tubuh kita saja, kena usaha tak hak reda sekali dengan kita. Siapa? Isteri kita. Ya dah bila isteri faham ni masya-Allah. Untuk nak mari malam markah pun senang, nak keluar 3 hari istiqamah pun senang, nak buat 2 jam setengah pun senang, nak masa sunat Jumaat pun senang. Jadi pun kau faham. Patu orang tino ni mudah faham. Dah. Orang tino ni mudah faham sekali. Tapi dah kita tak kecek dengan dia, tak royak dengan dia, jadi kita berasa dia tu payah. Yang sebenarnya dia dah mudah. Mana dalil? Dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri. Orang yang pertama hak faham Nabi, hak wi sokongnya kepada Nabi, siapa? Khadijatul Kubra. Isteri dia sendiri hak faham. Bila Nabi menerima wahyu daripada Allah Taala di Jabal Nur, bawa mari balik dengan hal keadaan takut. Tengok muka Jibril alaihi salam. Kalau Jibril tunjuk rupa dia hak asal, lepas tu peluk lagi. Kau takut tel lagu mana? Sehingga denyuk habis segala daging Nabi berdenyuk. Tapi bila balik mari siapa di rumah? Bila balik turun mari siapa ke rumah? Nabi bagi tahu zamiluni. Bagilah selimut padaku. Khadijah tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti perkara yang berlaku pada si suamiku pada hari ini tak pernah berlaku selepas daripada ni. Atau kepahaman. Khadijah tak bagi selimut. Yes. Orang Arab ni dia pakai baju bayah, baju besar, dia panggil bayah. Ibayah. Baju besar. Khadijah ni peluk terus dah. Peluk Nabi, menidurkan Nabi di atas pohon. Jadi Allah tu bagi kepahaman. Subhanallah. Allah bagi kepahaman. Atas pengerbenan, atas pengerbenan. Menidurkan Nabi sehingga Nabi
Daripada aku takut tadi tu hilang takut. Pasal isteri ni peluk dia. Ya orang mati sekali ni, isteri ni mati sekali ni. Tu dia. Lepas tu dalam nikah kahwin ni dia dua panggil. Dia panggil mawaddah mahabbah. Saya bukan nak kecek bab nikah dak. Mawaddah mahabbah. Kasih lepas tu timbal rasa, ya dua. Kalau ada kasih, tak ada timbal rasa, hancur dalam keluarga. Ada timbal rasa saja tapi tidak ada kasih sayang pun hancur keluarga. Ya ada panggil data dua. Mahabbah dan mawaddah. Kasih dan timbal rasa. Dah, kita pun kita tak kasih pada isteri kita, patut ada timbal rasa pada isteri kita. Dia pun demikian juga, ya kasih kita, ya kasih. Ya tak ada dah orang yang nak lebih kasih daripada isteri kita, kepada kita tak ada dah melainkan isteri kita. Hak kasih semua. Sebab tu kepahaman kita kena bagi dia yang pertama dulu. Pasal apa boleh Khadijah kasih pada Nabi? Pasal apa Allah Ta'ala, ini soal tanya, pasal apa boleh Allah Ta'ala bagi kepahaman pada Khadijah? Apakah sebab boleh Khadijah tu kasih sangat pada Nabi? Dan apakah sebab boleh Allah sendiri bagi kepahaman kepada Khadijah? Tak ada dari isteri Nabi yang lain selain daripada Khadijah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai salam. Salam daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khadijah seorang. Khadijah seorang. Dengan asbab Khadijah adanya tubuh di Maklah sekarang lagi di Mekah, di Maklah tempat kembomikan Khadijah, sehingga sejak daripada awal hari itu mulanya mayat Khadijah berada sehingga sampai manusia akhir di hari ini berapa ribu tahun dah masuk dalam Maklah tu kira kata Ahlul Jannah, dan kubur Maklah ni nama Jannatul Maklah. Itu gelaran. Siapa masuk dalam Maklah dulu sampai sekarang dikirakan Ahlul Jannah. Sebab seorang. Tu hak jawab ni soalan tanya pasal apa Allah bagi kepahaman. Pasal apa boleh Allah Taala bagi kasih Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, Nabi kecek benar dengan Khadijah. Allah Ta'ala bagi kepahaman kepada Khadijah kerana Khadijah tu bantu Nabi semasa Nabi berada di Jabal Nur, masa Nabi ibadah. Nabi uzlah tubik daripada kaum keluarga, daripada puak-puak dia, hal kadang duduk tawah macam-macam jenis jadi Nabi pergi tu. Jadi Khadijah ni hatta makan dengan jalan kaki, hatta wisokongnya hatta setiap hari hatta makan jalan kaki. Ni datang pengerben ni dia retina sikit ya pengerben ni Allah Taala wi. Kita keluar di jalan Allah Subhanahu Taala 4 bulan 40 hari 10 hari kita tak tahu dia, kita sekenak semata dah. Zaman-zaman istiqbal ni senak mata kita. Orang hidawi kita lah sembelih lembu lah kepada kita, sembelih kambing kepada sembelih itik, sembelih ayam. Nah, wi makan kepada kita. Tapi macam mana isteri kita di rumah? Adakah sama makan dengan kita? Pernah tak kita angkat tangan di waktu mana, ya Allah, dah bantukanlah isteriku dia ada di rumah. Hidayahlah kepada mereka dengan asbab kesabaran mereka. Sabar nak retina nah. Mujahadah dia pada kita lagi. Dia duduk dengan anak lagi, kadang-kadang orang nego duduk dengan nego lagi. Nego satu lelaki dia duduk dengan kedai, duduk dengan kebun, duduk dengan motang, duduk dengan macam-macam. Anak lagi, anak 7 orang, 6 orang, 5 orang. Kita bawa tubuh kita seorang mai keluar ni. Bawa tubuh seorang pun nak baca Quran, tak ada zikir, tak ada khuduk mai terusat. Bawa tubuh seorang dah mari. Duduk senang dah dalam masjid dah. Nak mandi apa cakap mandi. Basuh apa cakap basuh. Makan apa cakap nak makan. Sedap semua makan. Tawak tubuh seorang Tapi kesempurnaan dalam keluar tak ada sikit pun.
Nak semaya tahajud pukul 2 pun tak boleh bangun. Rada-rada hamil kira pukul 2 murih kat hamil pula. Kerana lambat lagi nak subuh, lambat lagi nak makan sahur kalau bulan Ramadan. Tapi kalau buat majlis hisap ukak, minum teh hisap ukak, sejak tak apa. Prum bayar tak ada gas atas meja. Biasa bayar tak ada gas. Pas kopi, puting ukak daun. Atau amalan kita dah hari ni. Sebab tu kekuatan Ramadan tak ada. Kekuatan lain pun tak ada dah dakwah. Orang tak takut sikit pun tengok pada orang dakwah dah. Pasal amalan tak ada, amal tak ada. Lepas tu kita nak klik kembali semula insya-Allah dah. Nak masuk amalan semula. Supaya ada kekuatan rohani bagaimana zaman dahulu mula dakwah jejak dari negeri Thailand kita. Jadi lah ni orang terima pergi satu sedap, pergi sini makan sedap. Boleh sang pula, boleh order pula makan ni. Hantam sang. Boleh hantam sang pada karkun. Ni jemaah hamba nak gini, kambing dah berapa ekor ni? Boleh tamsang. Tu makan ni. Subhanallah. Jadi habis. 3 hari, kalau keluar 3 hari, kalau keluar 10 hari takbiratul ula tak sempurna. Lebih lagi boleh Ramadan. Orang takbir dah, kita pergi keluar. Bukan nak ngepek, nak royak. Nama kata ustaz ni main dia nak ngepek, dak nak royak. Royak kelemahan kita. Takbir Allahu Akbar, asak yang berasak lagi duduk ke mulut. Asak hak buka puasa tadi. Kerana orang beri masa 20 minit. Dan nak makan nasi lagi, nak minum teh lagi, nak isyak lagi. Makan nasi, minum isyak. Lepas tu kalau kita tak ada nak komak kata seminit, tak ada nak gaduh kamu. Lepas tu lupa kamu. Allah Akbar berasa tu baik ke mulut lagi. Masya Allah. Allahu Akbar. Saya pergi satu tempat. Dia kata ustaz, zaman dulu dia tengok orang dakwah, dia kata rasa senang hati waktu semaya subuh, dia mari semaya subuh. Dia jadi takimam. Dia terbang sedap dia orang dakwah. Buka pintu masjid tu, bang sedap air bang orang dakwah. Duduk semaya tahajud. Hak nu duduk bocor nu, hak ni duduk bocor ni, bang sedap. Tapi mari semaya subuh learning dengan Jumaah mari dah hari ni. Ya tu duk berasak putih okok, lepas tu duk tekan tu rosak. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya tahun ni di Bangladesh, semua ya Bangladesh ni perik kat orang Thailand kita lah banyak dah. Orang Bangladesh perik tak saya bawa jemaah Thailand, tak saya duduk sekali dengan orang Thailand. Setiap jemaah hak orang Thailand sepak orang Bangladesh semua. Sepak semua. Tak ada balas buku hal lain, buku hal makan saja. Dia nak makan dan nasi lembek, kita nak makan kalau kecik siang makan kensum, kalau kecik itu nak makan gula lemak. Jadi balas buku tu ya sepak rahbah. Mudah sepak ke Thailand, sepak lalu dah. Dan jemaah pertama kata, aku klik, aku sepak jemaah. Ni pergi sepak juga. Jadi kosong lah. Jadi buat gigi kosong, klik kosong. Tapi Masya Allah pada tahun ni atas istimak syura kita tazkir ramai-ramai pakat pergi di Bangladesh, sehingga dapat orang yang menghadiri dalam istimak pada tahun ni 1,500 orang. Tak ada pernah berlaku lagi. Dan hasil jemaah 4 bulan dan 40 hari 92 jemaah di Bangladesh. Lepas tu orang Bangladesh dekat dengan jemaah. Saya nak balik, dia panggil tarikh jemaah dia suruh hantar tahun depan tu 2,000 orang, yang minta 2,000 orang. Dan bila mesyuarat sekali ni minta hantarlah orang khidmat di Bangladesh tu 2 orang setiap 2 bulan hantar pergi di Bangladesh untuk khidmat di markas. Jadi dia gembira, suka hati jemaah Thailand. Suka hati buku apa? Dia kata suka hati 2 perkara. Hak jemaah Thailand hak tepat orang Bangladesh pakat nak belaka pada orang Thailand dah hari ni. Daripada taksir dulu. Satu tak ada bawa terosak. Tak ada terosak. Pas yang kedua tak isap ukok. Masuk dalam matera juga.
Isap rokok dengan Taurat, buku Taurat. Kerana masalah kita lari lama. Apa kita pun insya-Allah dah dengan Taurat ni dalam majlis istima'i kita minta tutup. Dah tutup. Jangan bunyi dalam semaya. Ni macam-macam lah ni. Bahaya banyak, sikit manfaat. Dan telefon ni sikit manfaat, lepas tu banyak bahaya. Kalau kita tak pandai guna. Dah untuk orang pandai guna tak apalah. Baik. Itu yang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pasal apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dan Allah bagi kepahaman pada Khadijah. Kerana Khadijah ni ni kilo. Jalan kaki pergi kelik 12 kilo. Pas naik bukit lagi, bawa makanan tu, naik bukit lagi. Orang habis pergi Mekah tengok tahulah Jabal Nur tu tinggi mana. Gunung-gunung masuk sejam setengah pula naik. Setiap hari tu hatta makan ni setiap hari. Dengan pengebannya yang sedikit tu dah Allah masuk ke pahaman dia. Bila Nabi klik mai siapa di rumah, dia buka bayah menidurkan Nabi. Faham? Orang lelaki bila orang perempuan pandai ambil hati ingat habis dah. Tak ada dah. Hak nak marah, hak sedih gapo sebelah luar rumah tak ada dah. Habis. Yang mudah lupa orang kita ni mudah lupa. Kerana apa? Kerana Nabi kecek benar. Lepas tu royak perkara yang benar. Royak benda yang sebenar. Bukan buat benda benar-benar dah. Royak benda sebenar. Benda akhirat ni benda sebenar. Kecek akhirat ni kecek benda sebenar. Benda akan berlaku di hadapan kita. Benda yang nak berlaku di hadapan kita. Lepas tu kita ni, kita semua ni ada di hadapan di hari ni ataupun hak tak ada duduk di hadapan hari ni, kena ingat kata kita ni orang ahlul akhirah. Ahlul akhirah, ahlul kubur kita ni. Ahlul akhirat, ahlul kubur. Lepas tu ahlul jannah. Kita ni. Mana dalil ahlul jannah? Kerana kulit yang Allah Ta'ala jadi kita ni lembut. Tak boleh kena, tak bukan untuk nak lawan dengan api. Bukan untuk nak lawan dengan api ni. Kalau Allah Ta'ala buat kita ni nak ujian untuk lawan dengan api, ia kena kulit kita kerah lebih pada batu lagi. Ni dah lembut ni. Tak boleh kena. Api okok pun tak boleh kena dah. Menepuh. Dan dia kata, kulit yang Allah Ta'ala jadi pada kita ni, kulit untuk duduk dalam jannah Allah Ta'ala. Lepas tu kena saya, kita kena saya ke tubuh kita. Jangan kena api. Lepas tu ahli kubur, setiap orang kan, raja lah, raja ke, rakyat ke, orang besar ke, orang haluh ke, orang kaya ke, orang miskin ke, kena klik duduk dalam kubur tu belakang tempat duduk dia. Lepas tu ahli akhirat, kerana tak ada satu orang pun duduk dalam dunia tu berkekalan. Kadang-kadang umur 20 mati dah. Kadang-kadang manok pun mati. Kadang-kadang tak tahu sampai 100 tahun buat mak ayah. Tak lebih. Ada panjang pun 100 tu tak mak ayah. Anu buat gapo tak boleh dah. Lepas tu kena klik ke akhirat. Klik akhirat. Duduk akhirat. Dah. Lepas tu dia kita kenal dah 2-3 perkara ni kata tu. Kita kena duduk situ. Jadi untuk nak mengemahkan perbelanjaan kita nak pergi guna di masa tempat tu guna dengan apa? Bukan dengan duit piti. Dunia ni kita guna ke hak dunia ni dengan duit dah. Bila orang ada duit banyak tu pergi bandar jalan ni, duit jalan dengan kita duit tak ada tu pergi bandar tak sama. 5 tangan pun kita kenal dah. 5 tangan hayung tangan tu kita tahu dah kata oh ni ada duit. Nak gapo beli belaka, boleh belaka pasal ya ada duit. Tapi kalau kita tak ada duit, kena kira nak beli sesuatu kena kira. Begitu kebalikan di akhirat. Akhirat ia tak balik duit, ia balik apa? Buat balik amal kebaikan. Sebab tu dalam bulan Ramadan ni kita kena ketak, kena penuh. Kerana amal hak tambah semua. Sunat jadi fardu. Nah, yang fardu 70. Ganda. Pak kita berjalan Allah Taala. Lagu mana Allah Ta'ala nak kira? 1 rakaat kita semaya macam mana di bulan Ramadan? Sebab itulah malam ni tak ada satu orang punya keluar. Sebelum daripada tu imam nak khatam, baca doa khatam, kita akan bersama dengan khatam. Dan kena ingat bahawasanya dia khatam Al-Quran bersama dengan 70,000 para malaikat yang mengatakan amin bersama dengan orang duduk
di dalam majlis khatam Al-Quran. 70,000 malaikat bersama. Lidah yang tak pernah mengatakan dosa, sebut selalu nama Allah Ta'ala, lepas tu minta ampun dosa kita. Macam mana Allah Ta'ala nak bagi kepada kita darajat yang tinggi? Satu orang 70,000. Lepas kita beramal orang, Masya Allah, amin bersama dengan para malaikat, amin bersama dengan para malaikat. Sebab itulah saya kata, tak ada dah kita harapan untuk nak diazab Allah Ta'ala, tak ada dah. Semua kita dapat jannah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu balasan kita umat sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala bagi kemuliaan. Ini Allah. Lepas tu kita kena nafi semua. Tu makhluk belaka. Illa man rahimullah. Hanya daripada rahmat. Makhluk semua. Hak lain tu semua makhluk. Tak boleh beri mudarat dan tak boleh beri munafaat. Yang boleh beri mudarat, yang boleh beri munafaat, Allah. Yang boleh beri mudarat dan munafaat itu Allah. Kita kena nafi. Usaha kita nafi. Tapi kita jalan usaha kerana apa? Jalan perintah. Usaha kita jalan kerana apa? Perintah syariat. Kita kena jalan, tapi kita kena nafi. Tak boleh beri mudarat dan tak boleh beri manfaat. Yang boleh beri mudarat dan manfaat adalah Allah. Dan sebab itu kita kena tanam dalam kekuatan kita supaya kita dalam jemaah, dalam jemaah kita kerja dakwah ni, ada ruh tu, kekuatan ruh tu boleh mengalahkan semua musuh. Apa yang berlaku di tempat kita dah ni akan habis. Hujan besi, hujan batu, hujan api, tak ada. Hak adanya hujan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita jijak tunggu tangga kita dari kerja dakwah ni dengan mahabbah kasih sayang. Duduk dalam tertib, mahabbah kasih sayang. Semua tu ni alaqah setiap hari insya-Allah dah. Mana? Pasal kita sahabat. Kita keluar dakwah ni belajar jadi sifat sahabat. Sahabat tak ada. Tidak ada tengok keburukan. Semua ada kebaikan. Itu sahabat. Macam satu anggota badan. Tangi kaki sepak batu. Tangi kosong, aduh. Mulut, aduh, air mata mengalir. Itu sahabat. Bukan sama kita duk bincang itu, bincang. Tak ada. Kena tambah lagi pengorbanan, insya-Allah dah. Kalau duk bincang orang lagi, duk bincang sama karkun kita lagi, daripada 40 hari kena jadi 4 bulan. Tenyih apa? Tenyih nafsu kita tu. Tenyih tu. Hak molek ya, ulama nak setiap tahun 4 bulan boleh buat setiap hari, insya-Allah. Siapa yang ada keazaman nak buat setiap tahun? Masya-Allah. Amin. Lepas tu kita lepas pada ni, lepas pada Ramadan ni, kita niat setiap bulan 10 hari. Tak boleh buat tak boleh buat setiap bulan pun. 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, paling kurang 4 bulan sekali, boleh 10 hari setiap bulan. Dalam 1 bulan tu boleh sekali 10 hari. 3 hari bersama maqami, lepas tu 3 hari kita main khidmat di Mekah dan sebagainya. Insya-Allah dah. Dan kita buat kerja dakwah dengan yakin. Kita buat dengan yakin. Yakin balasnya ganjaran daripada Allah. Daripada Allah. Buat dengan yakin. Dengan dakwah lah boleh menyelesaikan masalah hidup kita. Tu yakin situ. Dengan dakwah boleh menyelesaikan masalah hidup kita dan keluarga kita. Hatta orang di kawasan sekitar kampung kita. Bukan kita buat dakwah kos teru ramai. Kalau dakwah kos teru ramai, kau bukan tu bukan tu. Kena cek amalan diri kita lah. Gapo tempat kesilapan kita dan menghargailah orang lain. Kita kena menghargai orang kita. Dia besok keluar ada sehari pun kita kena harga juga. Apatah 3 hari, 40 hari, kita kena harga. Kerana nilaian daripada pengorbanan itu, kita kena ada harga situ. Ada nilai di situ. Baru lahirkan sifat mahabbah, kasih dan sayang. Lepas tu kita lupa semua kebaikan hak kita tu. Hanya daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Harap daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tuan-tuan. Patutnya kita ada bayar pula selepas ni ada bayar. Yang lain ni kita boleh buat impor di amal kita. Kesempurnaan semua untuk kita berbuka puasa. Lepas tu jangan berat mana sangatlah makan. Nak berat boleh lepas daripada akad tu. Takut jendera dalam doa. Takut jendera bimbang juga situ dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi
kekuatan pada tuan dan kekuatan pada hamba sendiri. Subhanallah bihamdihi subhanakallah.